Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim Zawani Bincang Sari akan memulakan sesi temu bual bersama seorang pekerja sosial iaitu Encik Sazwan, dan kita akan dapat mengenali sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Baik, mari kita mulakan. Bagi latar belakang Encik Sazwan Husnan, beliau merupakan anak kelahiran negeri Kelantan dan berusia 36 tahun. Beliau juga pernah berkahwin dan dikurniakan seorang anak, dan kini beliau menetap di Johor. Beliau juga merupakan seorang graduan UUM pada tahun 2010 dan pernah menjadi guru ganti untuk sementara. Selain itu, atas niat beliau, Encik Sazwan juga pernah menjadi jurugambar dan menyertai program sosial kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aitika binti Adenai, nombor metrik 285738. Saya akan menyambung pada bahagian pendidikan yang diterima dan latar belakang agensi tempat kerja. Pendidikan yang diterima oleh Encik Sazwan adalah bermula dari sekolah rendah, kemudian meneruskan ke peringkat sekolah menengah kebangsaan. Seterusnya, Encik Sazwan melanjutkan pengajian beliau ke peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM pada tahun 2003 hingga 2005. Pada tahun 2005, Encik Sazwan tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Kemudian beliau mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran ke sekolah pendidikan swasta selama 1 tahun. Alhamdulillah, pada tahun 2006, beliau memohon sekali lagi untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pengurusan kerja sosial UUM, dan akhirnya beliau diterima masuk ke Universiti Utara Malaysia pada bulan 6 2006. Dan latar belakang agensi tempat kerja, Encik Sazwan merupakan salah seorang kaki tangan di JKM daerah Keluang Johor. Di JKM tersebut terdapat 30 orang kaki tangan, iaitu 25 orang adalah dari lantikan secara federal dan 5 orang adalah lantikan daripada kerajaan negeri. Fokus utama di JKM adalah dalam bahagian bantuan. Bantuan terbahagi kepada 3, iaitu bantuan kewangan, bantuan perundangan dan bantuan ekonomi. Di JKM, antara bantuan yang disalurkan adalah bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, elong pekerja OKU, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan pesakit terlantar, geran pelancaran, bantuan alat tiruan dan yang terakhir bantuan kewangan TUYAP. Nama saya Nur Husna Izzati binti Zakaria, nombor metrik saya 285735. Saya akan meneruskan bahagian tentang pengalaman kerja. Beliau dipanggil oleh satu syarikat swasta yang bekerja tidak sampai seminggu kerana jarak rumah dan tempat kerja adalah sejauh 60 km dengan gaji bulanan yang tidak mencecah RM1000. Oleh itu, Encik Sazwan bekerja di syarikat swasta ini selama 3 hari. Selepas itu, beliau menjadi jurugambar sementara tanpa mendapat sebarang pendapatan kerana beliau membuat kerja ini adalah kerana mengikut minatnya sendiri dengan mengikuti beberapa program sosial kemasyarakatan. Selepas itu, beliau kembali semula di syarikat pertama, iaitu syarikat swasta, tapi ditawarkan gaji dengan RM1,500. Pada 13 hari bulan Jun 2011, beliau bekerja di syarikat itu selama 9 tahun 9 bulan. Selepas faktor ekonomi dan pandemik yang melanda, syarikat yang Encik Sazwan bekerja tersebut terpaksa mengecilkan operasi dan kurangkan pekerja. Maka beliau dipindahkan ke pejabat daerah selama 9 bulan. Dan selepas beliau berpindah ke pejabat daerah tersebut, beliau telah menerima beberapa panggilan untuk calon simpanan kepada lantikan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41. Namun sekarang beliau ditugaskan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Keluang, Johor sebagai Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Keluang. Saya Nur Hidayah binti Zafar, nombor metrik 261830 akan meneruskan dengan skop sebagai pekerja sosial. Seorang pekerja sosial perlu sentiasa berintervensi, berjumpa dan mengadakan perbincangan untuk melihat kejelasan hala tuju klien dan apa yang mereka perlukan supaya mereka boleh keluar daripada masalah yang dihadapi. Selepas itu, kita dapat mengenal pasti masalah tersebut dan kita akan cuba mencari di mana stakeholders, iaitu mereka yang kita boleh sambungkan dengan jabatan-jabatan lain atau peranan individu atau institusi lain untuk memastikan klien kita dapat bangkit dengan kemahiran dan kehendak yang diperlukan. Kita cuba mencapaikan kefungsian mereka agar mereka boleh berada dalam masyarakat dan kelompok mereka dengan lebih yakin. Saya Nurul Farah Zika binti Syafizal dan nama metrik saya 287393. Saya akan meneruskan tentang cabaran yang dihadapi oleh pekerja sosial. Cabaran utama yang dihadapi oleh pekerja sosial adalah mengenai kes bantuan permohonan bulanan. Klien tidak mahu menceritakan masalah dengan jujur demi bantuan yang diinginkan pada setiap bulan. Seterusnya, klien tidak amanah dengan duit yang telah diberikan. Bahagian terakhir dalam sesi pembual ini iaitu harapan Encik Sazwan terhadap profesi pekerja sosial ialah beliau mahu ramai lagi pekerja sosial dilahirkan. Tegas beliau lagi, harapan beliau juga supaya pekerja sosial itu ialah pekerja sosial yang memahami profesi pekerja sosial dan mampu bergaul dengan masyarakat dengan lebih baik, atau dengan kata lain, pekerja sosial yang mampu turun padang untuk melihat situasi atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.